Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan 3 lagi cerita daripada 3 orang yang berbeza dan ketiga-tiga cerita ni Abang dapatkan daripada email hantarkan kepada Abang. Abang minta Abang ceritakan kisah pengalaman ini, moga-moga menjadi iktibar dan pengajaran. Jadi tanpa membuang masa, jomlah kita teruskan kepada cerita. Tapi sebelum tu, doa kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan dipermudahkan segala urusan kita. Begitu juga, moga-moga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita di atas jasa-jasa mereka mendidik dan membesarkan kita daripada kecil sampai besar. Dan sebenarnya ada juga komen yang abang dapat, tanya bang, kenapa nak mulakan doa kepada mak ayah dulu? Sebenarnya abang, kita sebagai anak lah, berkat daripada doa mak ayah lah. Kita mohon-mohon semoga semuanya yang kita buat berkat doa mak ayah lancar semuanya. Okey. Jadi hari ini kita teruskan dengan cerita yang pertama. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita pertama ni disampaikan oleh Ai, tapi tak diberitahu dekat mana dan juga tak diberitahu tahun berapa. Tapi kalau tengok daripada cerita ni, Ai ni adalah seorang yang sangat terkenal. Sebabnya dia kata dulu sewaktu dia muda, dia adalah seorang yang sangat terkenal yang ada kebolehan untuk menjinakkan ular tedung. Jadi dia kata dia punya hobi ni sangat ekstrim. Kadang-kadang dia dipanggil oleh pihak TV, dipanggil oleh pihak radio untuk berkongsi cerita. Macam mana dia tahu macam mana nak menghandle makhluk-makhluk ni tanpa dipatuk. Jadi dia ni seorang yang sangat famous lah. Ceritanya bermula, dia kata, mula-mula dia ni takut-takut juga dengan binatang-binatang berbisa ni, terutama dengan ular tedung. Sebab dia kata sekali patuk memang almarhum terus. Tapi tak tahulah, dia kata perasaan dia tu seolah-olah macam rasa dekat dengan benda-benda macam ni. Dengan ular tedung. Abang nak sebut banyak-banyak kali pun seram juga. Ialah benda-benda berbisa macam ni. Jadi dia kata dia sangat dekat perasaannya dengan makhluk itu. Sampaikan dia ubah hobi dia daripada main sepak takraw kepada mencari benda si tedung, si bisa ni. Jadi dia kata dia akan pergi ke pelusuk mana yang orang cakap ada makhluk tu, dia akan tangkap, bawa balik, bela, letak dekat dalam bilik. Jadi dekat dalam bilik dia tu ada banyak bekas. Dalam setiap bekas transparent ada banyak makhluk-makhluk melengkar tu. Setiap hari memang dia akan tenung makhluk-makhluk tu semua dan berborak-borak dengan makhluk ni seolah-olah macam kawan lama. Mula-mula dia kata bila dia tangkap makhluk-makhluk ni, mereka ni, makhluk-makhluk ni agak agresif. Nak mematuk, nak marah. Tapi bila lama-lama tidur sama, dalam bilik dia ni ada tempat tidur juga, ada bekas-bekas berisik benda-benda macam ni. Jadi bila dah lama-lama perasaan tu rasa ngam. Jadi benda tu dah tak marah-marah dia. Menjadi rutin harian dia adalah bagi makan pada makhluk-makhluk ni. Berbentuk katak ataupun tikus putih. Jadi sambil-sambil tu juga, ni pelik sikit, dia bagi vitamin. Abang tak tahu kenapa dia nak bagi vitamin. Bagi vitamin makhluk-makhluk ni sebab dia fikir ini adalah ciptaan Allah Ta'ala juga. Jadi dilayan dengan sebaiknya. Okay. Dalam tu ada yang tedung, ada yang sawa, semua yang melengkar-melengkar tu lah, macam-macam warna. Ceritanya bermula bila ada kawan dia bagi tahu dekat satu bendang dekat kawasan dia ada orang nampak yang jenis selar, tapi kepalanya ada bulatan berbentuk bulan. Maksudnya dia hitam panjang, tapi dekat kepala dia tu dia ada macam benda bulat warna putih, lingkaran. Bukan benda bulat, lingkaran putih. Dan benda tu adalah berpasangan, satu jantan satu betina. Bila dengar macam tu, pertama kali nampak, dengar benda ni berpasangan, ada lingkaran putih dekat kepala dan benda ni berwarna hitam, dia jadi super excited, seronok sangat. Ini kalau dapat tangkap ni, dia kata dia nak bela elok-elok, dia nak manjakan. Tak manja lah mengerti. Ini bukan benda yang boleh dimanjakan. Dia kata dia nak bela elok-elok. Kalau orang nak datang, tujuannya adalah nak tunjuk betapa hebatnya kekuasaan Allah Ta'ala menciptakan.
Pergilah dia ke tempat yang orang cakap. Sampai dekat situ, cari kat kawasan bendang tu, dan dia jumpa satu lubang yang dia nampak, yang dia telik-teliknya, memang itu adalah lubang si kembar tu, si kembar hitam tu. Jadi dia pun mulalah menggali, cari, panggil, tarik benda tu supaya keluar daripada lubang. Dan akhirnya disebabkan dia ni memang pakar dalam bidang-bidang macam ni, kedua-dua si hitam tu keluar daripada lubang. Memang betul dekat kepalanya ada lingkaran berwarna putih. Dua-dua ada lingkaran putih. Ini bukan calang-calang, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ditangkapnya benda tu, dibawa balik ke rumah. Tapi dia kata semenjak dibawa balik ke rumah, benda tu kedua-duanya berdiri tapi tak nak turun. Dia gini aja. Diam aja gini. Dibagi tikus tak nak makan. Dibagi katak tak nak makan. Benda tu berlarutan selama seminggu. Pelik dia kata. Jadi selepas seminggu kau tak nak makan, dah lah dia kata. Jadi banyak kali juga ditempatkan tikus dekat dalam bekas tu. Benda tu tak makan tikus tu. Berkeliaran-keliaran lah tikus tu dekat dalam bekas tu. Memanjat kepala mamat tu. Turun ke badan mamat tu. Maksudnya mamat yang melengkar tu lah. Dua-dua ekor pun macam tu. Pelik dia kata, benda ni tak lapar ke? Waktu tu dia tak tergerak lagi tau. Dia okey lagi. Bila selepas seminggu tu dia dapat berita sepupu dia kena kerasukan. Sepupu dia kerasukan yang sangat teruk sampaikan panggil beberapa orang pun gagal untuk baikkan sepupu dia. Jadi dia ni pun rasa macam nak tengok lah, nak menziarahi sepupu dia. Dia pun pergilah ke rumah sepupu dia. Maksudnya ke rumah pakcik dia lah. Bila sampai dekat situ, proses tengah mengubati sepupu ni tengah berjalan. Sepupu dia meliang-liuk. Bila dia tengok sepupu dia meliang-liuk, dia pelik. Gerakan sepupu dia kena rasuk tu seperti ular. Seperti ular. Macam melengkok. Agaknya macam filem-filem Hindustan ular tu zaman dulu-dulu tu kan ada. Agaknya macam tu lah kan. Melengkok. Dalam hati dah tergerak ni. Jangan-jangan dia ni kesaruk dengan makhluk-makhluk alam sebelah tapi yang berbentuk ular. Jadi ustaz tu pun ubat. Akhirnya ustaz tu dapatlah berbicara lah, bercakap lah dengan sepupu ni. Jadi ustaz tu cakap, keluar daripada badan kamu adalah makhluk lain. Jangan ganggu manusia. Terus sepupu dia besarkan mata, tunjuk kepada si Ai. Dia tunjuk kepada si Ai dan bercakap, kalau dia tak lepaskan kawan-kawanku, aku akan hancurkan siapa yang ada dalam badan ini. Dia cakap macam tu. Masa tu Ai macam, dia tahu ke? Perasaan dia bercampur-campur. Bertahu ke? Jadi saudara mara ni semua tanya, Ai, apa yang kau tangkap sampai kau kena lepaskan ni? Cakap. Jadi kebanyakan saudara mara dia memang tahu dia ni memang pembela makhluk-makhluk yang ular ni. Cumanya dia, saudara mara tak tahu tentang yang dia baru tangkap dua pasangan si lengkar hitam ni. Jadi dia pun diam, tak ada apa-apa. Saya tak faham pun apa yang dia cakap ni. Jadi benda tu bila dengar Ai cakap macam tu, dia seolah-olah marah yang teramat sangat. Jadi bila balik pada rumah, sampai dekat rumah dia tengok kedua-dua benda si lengkar hitam tu, kepalanya dah tak macam ni lagi, tapi dah ke bawah. Seolah-olah macam dah mengalah, dah kepenatan. Jadi dia diam je, dia ingat benda tu lapar, dia letak lagi tikus, berkeliaran dah tikus putih dalam tu, tak dimakannya. Dia kata benda tu bukan kecil, besar-besar benda ni. Sebesar-besar lingkaran abang ni. Dia kata memang pelik benda ni. Adakah benda ni ada kaitan dengan apa yang merasuk sepupu dia? Jadi dia kata, okeylah, tak ada masalah. Lupa abang nak beritahu, selain daripada ular-ular yang dia bela dekat dalam bilik, dia juga ada seekor burung kakak tua. Jadi dia kata malam tu dia mimpi. Dia mimpi seolah-olah dia diancam oleh sesuatu, tapi dia tak tahu apa benda. Tak nampaklah pula melengkok-lengkok dekat dalam mimpi tu. Dia diam je lah. Esok pagi dia tengok burung kakak tua dia tunduk diam, seolah-olah macam dah sakit nak. Jadi dia pun cubalah pujuk, kalaulah misal kata burung kakak tu dia ni sakit, dia nak bawa lah pergi ke hospital binatang lah. Tapi dia tengok burung kakak tua dia ni sihat, cumanya macam diam. Selalunya kalau kakak tua kan bising kukak. Tapi kali ni diam.
Jadi dia kata dia nak pergi ke kedai, nak beli tikus-tikus untuk ular-ular dia makan. Dia bercakap dengan kakak tua ni, kau tunggu rumah ya kejap ya, aku nak pergi keluar beli tikus. Ni kawan-kawan kau nak makan, kata. Jadi dia pergi ke kedai tu lebih kurang 15 minit lah. Bila dia balik, dia tengok burung kakak tua dia dah mati. Tapi yang peliknya adalah burung kakak tua dia dah keras, seolah-olah dah mati lebih daripada 5 jam. Dah tak sejuk, dah tak panas, sejuk. Pelik dia kata. Padahal dia baru keluar daripada bilik dia dalam masa 15 minit. Ikut logiknya, burung tu masih lagi rasa panas. Jadi malam tu dia mimpi. Yang dia mimpi, ada benda, suara datang dalam mimpi dia. Beritahu, kalau dia tak lepaskan 2 orang sahabat dia, benda yang dia tangkap, nasib dia akan sama macam burung kakak tua. Jadi bila dia terbangun daripada tidur, esoknya dia berazam, lepaskan bukan 2 lingkar yang dia baru ambil, yang ada lingkaran kat kepala tu, tapi semua makhluk-makhluk yang ada dalam bilik dia lepaskan. Dan dia buat apa yang diniatkan. Petang tu juga dia bawa tong-tong tu semua pergi tepi hutan, dilepaskan semuanya yang pelbagai lingkar, pelbagai jenis, pelbagai warna. Dia lepaskan. Dan bila dilepaskan, malam berikutnya dia mimpi ada satu suara ucapkan terima kasih. Tapi adakah benda tu berkait dengan sepupu dia yang kerasukan? Mungkin. Sebab dia kata selama ni sepupu dia tak pernah kena kerasukan. Dan bila sepupu dia kena kerasukan, ada pula beritahu supaya dia melepaskan makhluk yang dia ambil. Dan benda tu masih lagi misteri sampai sekarang. Sejak daripada tu dia tak dapat lagi apa-apa mimpi, dan dia tak pernah lagi nak buat koleksi-koleksi ular-ular yang ada duduk dekat dalam bilik dia. Dia kata dah tobat, dia tak nak benda-benda ni mencederakan dia. Dia takut, dan banyak kali dia dengar orang-orang yang membela ni akhirnya mati di tangan ular. Jadi dia lepaskan, sejak daripada tu aman, dah tak ada lagi dia kena kacau. Cerita yang kedua disampaikan oleh Noni berlaku pada tahun 2010 dekat Kedah. Pada waktu tu dia masih lagi berumur 15 tahun. Nak orang kata dah nak peperiksaan PMR lah. Zaman-zaman tu masih lagi ada PMR. Jadi dia kata waktu kejadian tu adalah dia nak pergi kelas mengaji. Jadi kebiasaan kalau dia nak pergi kelas mengaji, mak dia yang hantar naik motor. Tapi kalau mak dia tak boleh hantar naik motor, dia selalu pergi naik basikal. Sebenarnya dia boleh je naik motor. Umur 15 tahun kan, Noni perempuan, kalau kan memang boleh je naik motor. Tapi dia kata dia lebih suka untuk naik basikal sebab dia lebih aman, dapat menikmati alam. Ceritanya pada malam tu, mak dia beribadah lama sangat. Lama pula mak dia semayang maghrib, sambung pula ada semayang sunat, berdoa panjang-panjang. Dia nak tunggu mak dia ni suruh mak dia hantar naik motor pergi mengaji. Rumah mengaji tu tak adalah jauh sangat, lebih kurang 5 km je. Tapi mak dia ni tak habis-habis semayang, last dia cuit mak dia. Dia cakap kat mak dia, "Mak, Noni pergi naik basikal lah mak. Mak dia lama sangat berdoa ni. Mohon rezeki lebih agaknya," kata. Jadi mak dia kata, bolehlah pergi. Dia tanyalah, "Noni nak naik basikal ke naik motor?" Dia kata, kalau Noni naik motor takut mak pula tak ada kenderaan. Sebab dekat dalam rumah tu dia orang tinggal 3 beranak. Noni, mak dia dan juga adik lelaki dia. Jadi Noni kata, tak apa, dia naik basikal. Tujuan dia ada nak pergi awal-awal sebabnya dia nak balik awal. Kenapa dia nak balik awal? Sebabnya pukul 9 malam ada cerita Samarinda dekat TV3. Nak tengok, tak nak ketinggalan setiap episod. Kalau dia tunggu mak dia beribadah lama sangat, mau-maunya dia sampai lambat, dia pun balik lambat. Jadi dia kata, tak apalah mak, lepas maghrib ni orang naik basikal lah. Mak dia kata, okey, hati-hati. Jadi daripada rumah dia tu nak pergi ke rumah mengaji dia, kena lalu jalan besar. Ada juga jalan lain, jalan kecil, lalu kebun-kebun. Tapi dia kata sebabkan dia tak adalah terlalu tergesa-gesa sangat, dia lalulah jalan besar daripada rumah dia nak ke rumah mengaji. Sampai dekat rumah mengaji tu pukul 8 malam. Dialah orang pertama yang mengaji. Dan dia beritahu dengan ustazah tu dia kena balik awal sebab dia ada urusan yang tak dapat nak dielakkan. Oh, lupa nak cerita. Bapak dia pun ada dekat rumah tu. Apa nak cerita bapak dia? Lupa.
Jadi dia pun mengajilah awal-awal. Bila dah mengaji awal-awal, habis lebih kurang pukul 8.30, dia dah siap mengaji. Dia pun ambil basikal, berterabur dia lari. Sebabnya nak ngejarkan pukul 9 ni sama Renda nak nayang ni. Maksudnya drama bersiri dah nak mula. Jadi dia terpaksa lalu jalan shortcut yang ada di kawasan Belukar. Kebun-kebun Belukar. Mula-mula dia rasa takut. Tapi pada waktu tu, pukul 8.30 malam, tak adalah gelap sangat. Nak jadi cerita, bulan pun terang. Jadi bila dia lalu dekat kawasan tu, kayuhan tu agak laju lah. Sebab nak sampai rumah tu cepat kan. Kayuhan agak laju, jujur. Tengah dia berkayuh tu, tiba-tiba dia pandang sebelah, ada seorang pakcik sama-sama bergerak dengan dia. Mula-mula dia ingat pakcik tu jalan kaki. Tapi dia fikir, macam mana pakcik tu boleh jalan kaki? Padahal dia bawa laju ni. Dan pakcik tu tua. Lepas tu, tapi muka pakcik tu hitam. Dia kata, hitam, gelap macam pakcik tu. Seolah-olah macam terbakar. Dia kata, gelap muka pakcik tu. Dan pakcik tu rambutnya pendek. Cumanya dia kata, dia hanya nampak daripada kepala sampai ke pinggang. Kaki dia tak nampak. Tapi makin dia kayuh laju, makin pakcik tu duduk mengiring dia. Waktu tu dia yakin apa yang ada kat sebelah dia bukan pakcik, tapi sesuatu yang sengaja nak dengki dia. Mula-mula dia ingatkan dia nak turun daripada basikal, dia nak lari je. Tapi dia fikir tu memang tak senonoh lah. Dia kata naik basikal lebih laju. Kenapalah dia nak kena turun daripada basikal berlari. Dan dia pun berkayuh macam nak gila. Dan dia tak nak pandang muka pakcik tu. Dia baca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Sambil berkayuh ni, berpeluh-peluh dia kata. Rasa macam dah tak, kaki dah keras dia kata. Tapi dia cuba juga kayuh. Dah tak ingat sama Renda lagi dah. Rancangan TV dah tak ingat. Ingat nak selamatkan diri. Tapi bila dia berkayuh kuat sangat, pakcik dekat sebelah dia mengiringi dia tu gelakkan kat dia. Dan bila dah terlalu laju sangat, dia kata, akhirnya pakcik tu hilang. Walaupun pakcik tu hilang, tapi perasaan takut dia tu dah tak boleh nak dibendung lagi. Yang dia ingat adalah nak sampai rumah cepat. Sampai dekat depan rumah, dia naik dekat atas rumah, dia gandang pintu kuat-kuat, jerit nama mak dia, "Mak, buka pintu, mak, buka pintu." Dia kata kalau 2 minit lagi mak dia tak buka pintu, dia terajang pintu. Sekali dia ketuk-ketuk pintu, akhirnya pintu terbuka. Depan mata dia ada sosok berwarna putih. Dia terpelanting ke belakang sambil nangis. Rupanya mak dia pakai telekong. Buka. Mak dia tengah tunggu waktu isyak. "Dah kau kenapa ketuk-ketuk? Aku tengah tunggu isyak ni." Waktu tu dah tak ingat. Dia dah rasa nak menangis. Dia kata, waktu dia dah berjurai juga air mata. Mak dia tanya, "Lah kau kenapa ni? Kenapa ni?" Dia kata, dia tak nak cerita. Dia masuk dekat dalam rumah, terus on TV, duduk depan TV sambil nangis. Dia kata dia tak terfikir apa benda. Yang diingat adalah dia nak hilangkan perasaan takut. Lebih kurang pukul 9, bapa dengan adik lelaki dia balik daripada masjid. Jadi mak dia beritahu dengan bapa dia ni, yang Noni ni dalam keadaan yang pelik. Jadi bapa dia pun pergilah sebelah dia, tepuk bahu dia. "Noni kenapa?" Pada waktu tu barulah dia sedar yang dia sebenarnya terlalu ketakutan. Bila dia nampak bapa dia, terus dia peluk bapa dia, dia ceritakan daripada mula sampai habis. Dia nampak seorang pakcik yang mengiringi dia. Tapi yang bapa dia ingat adalah takut-takut orang jahat yang cuba dengki anak dia. Jadi bapa dia terus ambil lampu picit, turun daripada rumah, pergi ke kawasan yang mana Noni maksudkan. Dan bila cek-cek tak ada apa-apa. Jadi bila sudah tu bapa dia baliklah. Bapa dia beritahu, "Bapa dah cek tadi, Noni tak ada apa-apa, jangan risau." Dia beritahulah, "Bapa agak-agak lah yang saya nampak ni makhluk alam sebelah, tak adalah dia duduk kat situ 24 jamnya." Dia kata, "Memanglah dia dah ke mana-mana. Ataupun dia tak muncul bila bapa datang." Oh, betul juga bapa dia kata. Jadi dia kata, itulah pengalaman dia balik daripada mengaji. Tak tahulah kenapa benda tu dengki dia. Mungkin sebab mengaji cepat-cepat kot. Dah tak berapa nak ikhlas nak tengok Samarinda. Tak berapa nak ikhlas cepat-cepat balik. Jadi benda tu datang untuk menguji keberanian dia. Tapi dia kata pengalaman ni cukup bagus untuk diingat. Iaitu tak lalu lagi jalan tu sampai bertahun-tahun, sampai beranak penak. Dia kata dia tak lalu lagi sampai sekarang. Cerita yang ketiga disampaikan oleh Nes, bukan nama sebenar, berlaku pada tahun 2014 dekat Terengganu.
Waktu tu Nes nak ambil STPM. Jadi dia kata sekolah dia ada sediakan asrama bagi budak-budak yang duduk nak buat STPM ni. Dia ambil keputusan untuk duduk asrama. Sebabnya dia kata kalau duduk rumah dia ni anak sulung, dia kata Nes ni perempuan, dia kata. Jadi dia kata kalau dia duduk rumah susah dia nak study. Ada TV, ada radio, ada macam-macam gangguan. Jadi dia tak fokus. Ni nak STPM ni, lepas ni nak masuk universiti, dia kenalah bagi keputusan yang cemerlang. Jadi dia kata dia duduk asrama. Tapi dia kata duduk asrama tu ada lagi satu masalah. Boring. Asyik study je, dia kata. Kawan-kawan dia keliling depan belakang semuanya study je. Jadi ada kalanya dia akan duduk asrama, ada kalanya dia akan duduk rumah kat sekolah Terengganu. Ceritanya pada satu hari dia pada waktu tu duduk asrama. Bila dia duduk asrama, memang menjadi kebiasaan budak-budak yang nak ambil STPM, diorang akan ramai-ramai turun ke bilik kelas pada pukul 8 malam. Dan diorang akan study ramai-ramai. Bukanlah study sama-sama. Jadi duduk dalam kelas ramai-ramai study. Jadi dengan kata lain, semangatlah kalau tengok kawan-kawan semua study, kita pun nak study jugalah kan. Jadi dia kata, pada waktu tu, itulah bermulanya kejadian pelik. Tengah dia study pukul 10.30 malam. Dalam kelas tu ada lebih kurang 10 orang. Tiba-tiba dia dengar ada tapak kaki kasut. Maksudnya bunyi tapak kasut bergerak daripada hujung kelas nak ke kelas dia. Pada waktu tu semua orang memandang ke arah pintu. Bila bunyi tapak kasut tu makin dekat, semua orang pandang ke pintu nak tahu tapak kasut tu bunyi siapa yang punya. Bila tapak kasut tu berbunyi betul-betul dekat depan bilik darjah diorang, semua tergamam sebab tapak kasut memang berbunyi tapi tak ada siapa. Pada waktu tu semua diam. Diam tak tahu nak buat apa. Tapak kasut tu terus berbunyi dan masuk ke bilik darjah sebelah daripada bilik tempat dia study. Jadi semuanya terdiam dan akhirnya ada 2-3 orang budak yang agak berani, budak lelaki, keluar daripada bilik kelas tu, katanya lah keluar daripada bilik kelas tu dan pergi ke bilik kelas sebelah nak tengok siapa yang ada kat bilik kelas sebelah. Selepas diorang pergi ke bilik kelas sebelah, diorang masuk balik ke bilik kelas diorang dengan muka yang pucat dan sambung study. Dan bila tengok macam tu, beberapa budak lain, kata Nes, rasa macam nak tahu sebenarnya apa yang diorang nampak. Termasuk Nes. Nes dengan beberapa orang kawan dia pun keluar daripada kelas dan pergi tengok dekat kelas sebelah. Rupanya ada makcik Rockers tengah duduk dekat kawasan meja pelajar. Waktu tu Nes dengan kawan-kawan dia masuk dalam kelas balik dan beritahu, aku rasa hari ni kita study setakat ini je lah Jomlah kita balik asrama. Jadi bila dengar macam tu, yang masing-masing terus bergelabah ni. Bungkus-bungkus semua. Terus balik asrama masing-masing. Yang lelaki balik asrama lelaki, yang perempuan balik asrama perempuan. Ada juga yang duduk luar, balik rumah masing-masing. Jadi kejadian malam tu membuatkan Nes rasa macam tak seronok. Rasa macam takut. Takutlah dia kata, ni bukan benda-benda yang biasa. Ni benda-benda yang luar biasa. Jadi besok paginya, dia bercadang untuk balik rumah. Habis kelas lebih kurang pukul 1 tengah hari, dia pun pergi balik rumah. Sampai dekat rumah, mak dia tanya, dah kenapa pula kau balik? Kata kau nak duduk asrama seminggu nak study. Tapi dia kata, dia cerita dengan mak dia. Mak dia kata, kadang-kadang hidup kita ni dua alam dari satu tempat yang sama. Maksudnya alam manusia dengan alam sebelah bertindih. Kadang-kadang dia termasuk alam kita, kadang-kadang kita termasuk alam dia. Bila dengar perasaan macam tu, dia dengar nasihat macam tu, Nes rasa lega lah juga. Jadi malamnya dia tetap nak turun study. Dia tanya dengan kawan-kawan dia pun nak turun study juga. Semangat sebab peperiksaan STPM dah makin dekat. Tapi malam tu, dia tak berani nak turun seorang-seorang. Dia ajak adik dia, salah seorang adik dia. Konon-konon nak buat teman lah kan. Jadi pukul 8 malam, diorang bertolak daripada rumah, naik kereta sampai dekat sekolah, lepas tu turun. Bila turun, kes yang berlaku pada malam sebelum tu, dia tak cerita kat adik dia. Dia cuma cerita kat mak dia. Sebab dia tak nak adik dia rasa takut nak teman. Jadi adik dia lelaki. Salah seorang adik dia lah, dia bawa teman.
Jadi waktu dia dengan adik dia melalui kelas-kelas gelap sebelum sampai ke kelas dia untuk study, tiba-tiba adik dia terus peluk dia daripada belakang. Dia pun tak tanya apa, dia terus peluk adik dia terus peluk dia daripada belakang. Lepas tu dia pun cubalah tepis. Tapi makin dia tepis, makin kuat adik dia peluk. Agak susah juga nak berjalan bila adik peluk daripada belakang. Dia tahu adik dia mungkin dalam keadaan ketakutan, nampak sesuatu. Jadi bila sampai dekat bilik kelas, dia sambung study lah. Adik dia duduk kat sebelah dia, tak bergerak. Main handset tak apa, tak bercakap tak, macam kena sampuk. Diam je kat situ. Jadi dia pun habis study lebih kurang pukul 11, diorang pun semua bersurai. Bila semuanya bersurai, adik lelaki dia ni pegang tangan dia seolah-olah nampak ketakutan sangat. Bila sampai dekat kereta, kat sini seramnya. Bila sampai dekat kereta, tiba-tiba ada benda bunyi daripada salah satu pokok yang dekat kawasan parking kereta. Bunyi orang ketawa. Waktu tu, Nes ingatkan kawan-kawan lelaki dia nak dengki dia. Tapi adik dia terus tahan. Kak, jangan kak. Jom kak kita balik. Aku dah tak sedap hati dah ni, dia kata. Jadi diorang berdua pun masuk ke dalam kereta. Sewaktu diorang masuk dalam kereta, bunyi gelak tu masih lagi ada dekat atas salah satu pokok. Bila sampai rumah, barulah Nes tanya dengan adik dia, kenapa kau tiba-tiba peluk akak? Dia kata, Kak, saya nampak ada makcik rockers dekat dalam kelas-kelas yang gelap. Bukan satu kelas, Kak. Boleh kata semua kelas gelap yang ada, yang kita lalui tadi, yang kita jalan tadi, semua je ada makcik rockers. Saya tak boleh tahan. Saya tak nak cerita kat akak. Takut akak takut. Rupanya, lepas tu barulah Nes cerita yang apa terjadi pada malam sebelumnya. Memang matching lah ceritanya. Nes nampak sekali, adik dia nampak banyak kali. Jadi betul lah memang makcik rockers tu dengki. Mungkin budak-budak ni tengah belajar, menuntut ilmu yang baik kan. Jadi benda-benda tu saja nak menguji keberanian. Jadi bila sampai dekat rumah, Nes tanya juga dengan adik dia, dengar tak bunyi orang gelak tu? Adik dia pun dengar, dia pun dengar. Dan dia orang buat kesimpulan yang gelak tu bukan orang, tapi sesuatu yang sengaja nak dengki mereka berdua. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Terima kasih kepada semua yang menghantarkan cerita. Pengajarannya bagus-bagus, semuanya bagus-bagus. Dan pengajaran yang paling bagus bagi abang lah sebagai seorang pencerita adalah kita dengan kisah seram memang tak dapat dipisahkan. Tapi apa yang perlu kita ambil pengajaran? Apa yang perlu kita buat sewaktu kita menghadapi situasi macam ni? Iaitu kebergantungan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, walaupun kita jumpa, walaupun kita nampak benda-benda yang tak sepatutnya, yang dasarnya daripada alam sebelah, teruslah kita ingat Tuhan Yang Esa. Minta pertolongan, bagi perlindungan. Kebergantungan kita kepada Tuhan. Itu pengajaran yang abang dapat besar sangat. Sebab itu lepas tu ada orang baca, suruh abang baca bismillah, abang baca. Suruh baca auzubillah, abang baca. Jadi terima kasih sekali lagi sudi dengarkan cerita abang. Dan pada yang membeli sambal lara dan perapan sate, terima kasih sangat-sangat. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.